Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih tuan-tuan, cik puan kerana sudi meluangkan sedikit masa yang sangat berharga untuk bersama saya dalam 7 ke 12 minit. Saya Zamri bin Muhammad, seorang penulis, seorang perunding dan juga Presiden Gerakan Penulis Malaysia atau lebih dikenali dengan nama MyMove. Dan untuk sesi ini, saya ingin berkongsi berkenaan tentang dunia penulisan dan dunia pembacaan. Adakah saling berkait atau ia merupakan dua aktiviti ataupun dua subjek yang berbeza? Apabila saya bertanya kepada 100 orang, apabila kami melakukan survei, sama ada survei secara online ataupun melakukan tinjauan dalam kursus-kursus dan juga program-program yang terbuka, soalan yang kerap kami ajukan adalah berapa ramai yang pernah terdetik dalam hati mereka mahu menulis buku yang pertama. Ataupun soalannya, berapa ramai di kalangan tuan-tuan dan cik puan yang pernah terlintas dalam fikiran mahu menghasilkan sekurang-kurangnya satu buku seumur hidup. Jadi dalam 100 orang yang kami temui, baik secara online ataupun offline, maklum balasnya sama. 97% mengatakan bahawa mereka pernah terdetik, mereka pernah terfikir, mereka pernah terlintas untuk menulis sesuatu yang dapat dibukukan, diterbitkan menjadi satu naskah yang lengkap. 97%. Ini adalah jumlah yang besar. Namun, dalam 97% itu tadi, majoritinya tidak meneruskan hajat menyempurnakan impian mereka. Kenapa jadi demikian? Kerana wujud apa yang kita panggil sebagai self-audit ataupun audit diri. Audit diri ini timbul berdasarkan situasi yang dilalui, kehidupan yang mereka hadapi pada waktu itu. Kesibukan bekerja, tuntutan keluarga, persekitaran yang tidak merangsang budaya menulis dalam kehidupan mereka. Jadi kita dapat banyak alasan yang mengatakan bahawa saya ni tak ada masa untuk menulis. Saya sibuk uruskan keluarga, saya sibuk uruskan kerja saya. Ataupun mereka akan mengatakan bahawa saya ni tak ada idea nak tulis tentang apa kerana saya ni kurang terdedah kepada pembacaan-pembacaan yang besar. Hakikatnya perkara itu adalah self-audit ataupun audit diri yang dipupuk dari awal sehingga ia menjadi kepercayaan. Selama ini mereka membawa persepsi bahawa mereka tidak boleh menulis disebabkan mereka orang biasa yang perlu memenuhi tuntutan hidup yang normal dan tidak boleh memisahkan diri mereka untuk membentuk satu lagi peluang dalam hidup, iaitu menulis sekurang-kurangnya satu buku seumur hidup. Kenapa kita ada perasaan untuk menulis sesuatu? Ini berkait rapat dengan fitrah diri kita. Saya bagi satu bayangan. Katakan kita terperangkap di dalam gua. Kita berseorangan, tidak dapat keluar dari gua tersebut disebabkan timbunan batu yang menutupi pintu gua tersebut. Jadi apa yang akan berlaku? Jadi dalam situasi yang sangat genting dan juga sangat kritikal sebegitu, macam-macam usaha kita akan lakukan. Pertama, usaha kita untuk kekal hidup. Jadi macam-macam cara. Kalau ada telefon bimbit di tangan, maka kita akan gunakan telefon bimbit itu untuk menghubungi orang bagi mendapatkan bantuan. Jika tidak dapat istilahnya apa ya, siaran ataupun capaian melalui telefon kita, kita berusaha juga untuk memanjat batu-batu gua tersebut dan membawa keluar telefon tu ke arah lubang-lubang yang ada supaya siaran itu diterima. Mudah-mudahan kita dapat menghubungi seseorang. Tapi kalau gagal juga, apa kita akan lakukan? Kita akan gunakan lampu pada telefon tersebut, kita nyalakan
dan kita halakan pada mana-mana lubang yang ada dengan harapan seseorang akan perasan dan menemui kita yang terperangkap dalam gua tersebut. Tapi kalau usaha tu tak berjaya juga, apa yang akan berlaku? Pada detik akhir antara nyawa dan kematian, kita melakukan satu perkara yang paling penting, iaitu meninggalkan mesej. Sama ada kita akan gunakan telefon tadi untuk menulis kata-kata terakhir, ataupun merakamkan video ataupun suara kita sebagai pesanan yang terakhir. Dan kalau telefon yang kita pegang tadi sudah kehabisan bateri, apa yang kita akan lakukan? Kita akan ambil batu-batu kecil yang ada di dalam gua tersebut dan melorek sesuatu sebagai mesej yang kita akan tinggalkan sewaktu kita hidup. Kenapa jadi demikian? Kerana pada saat itulah kita merasakan bahawa kita mahu kekal diingati dan mengingati. Jadi fitrah itu ada dalam diri kita. Sejarah membuktikan bahawa konsep ataupun medium penulisan itu sudah wujud daripada zaman manusia purba lagi. Yang mana penemuan simbol-simbol pada gua-gua menunjukkan bahawa budaya menulis itu telah ada. Dan budaya membaca itu dengan mentafsir dan memahami mesej-mesej yang ditinggalkan itu sudah lama ada dalam diri manusia. Jadi itu sebab mengapa kita lihat pada usia 70 tahun ke atas, apabila seorang datuk atau seorang nenek ataupun ibu bapa kita yang sudah berusia menemui generasi yang muda, mereka akan kerap mengulang-ulang cerita. Kenapa? Kerana pengulangan itu penting bagi memenuhi cawan emosinya, supaya dia merasakan bahawa pada usia yang sedemikian dia sudah melakukan sesuatu yang memberi makna hidup kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan menyampaikan maklumat, dengan menyampaikan pengetahuan, dengan menyampaikan pengalaman dalam bentuk lisan. Tetapi sebahagian daripada generasi ini mengambil keputusan untuk membukukannya, menuliskannya. Kerana hayat itu berakhir, tetapi keabadian itu akan kekal, datang daripada naskah yang ditinggalkan, membuatkan semangat kepada anak dan menimbulkan penghormatan pada cucu-cucu. Jadi itu budaya menulis. Penulisan dan pembacaan dia datang bersama. Dan bila kita bercakap tentang pembacaan pula, banyak perkara yang kita perlu halusi dan kita perlu hadam untuk memahami apa yang dikatakan sebagai membaca. Sebagai seorang penulis misalnya, pembacaan yang paling penting adalah membaca diri mereka dan membaca sekeliling. Dan apabila mereka dapat menggabungkan kedua-dua perkara ini, ia memberi makna yang baru dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk maklumat, dalam bentuk pencerahan kepada orang yang menerima, yakni pembaca. Jadi menjadi seorang penulis, seorang manusia yang mencatat, yang menyimpan, yang merekod, tidak semestinya memerlukan bakat, tetapi memerlukan sistem, iaitu kemahiran menulis yang paling tidak pun asas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, penulis dan pembaca adalah kumpulan yang berada dalam kelompok yang sama. Sebab apabila kita membaca, biasanya kita memberi pentadbiran baru daripada maklumat yang datang dari sebuah buku. Lain orang, lain cara dia memahami maklumat tersebut. Dan disebabkan kelainan itulah, itu yang mencipta warna kepada subjek yang dibincangkan, perkara yang diperdebatkan. Ini yang membesarkan konsep pemikiran dalam masyarakat dan memberikan satu lonjakan kepada komuniti untuk bergerak lebih jauh lagi. Jadi itu sebahagian daripada konsep yang dinamakan sebagai apa yang dikatakan sebagai pembaca dan apa yang dikatakan sebagai seorang penulis.
selari dengan apa yang kita bincangkan sebentar tadi, iaitu tentang konsep pembacaan, konsep penulisan, konsep pembaca dan konsep penulis, semua ini kita payungkan di bawah perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi bertitikkan pada kata kunci ilmu pengetahuan tadi, saya suka memetik sebuah buku yang berjudul Khazanah Intelektual Islam. Editornya adalah Nur Khalid Majid, dan buku yang diterbitkan oleh Gerak Budaya ini menyentuh tentang tokoh-tokoh dalam sejarah Islam dalam konteks keintelektualan yang berbeza, bermula dari Al-Kindi, Al-Ash'ari, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, Ibn Tamiyah, dan salah seorang yang saya ingin bawa ke dalam perbincangan kita hari ini adalah Ibn Khaldun. Beliau bercakap mengenai ilmu pengetahuan dan kepelbagaian jenisnya. Dan saya tertarik dalam halaman yang ke-300 buku ini. Beliau menyentuh tentang cara mengajarkan ilmu pengetahuan dan kaedah menggunakannya. Dengan izin, saya memetik sebagaimana yang dinyatakan dalam buku ini. Dia kata bahawa ketahuilah bahawa untuk mengajarkan ilmu itu hendaklah beransur-ansur, dan dengan melakukan perkara yang demikian, maka faedah itu sampai kepada penerimanya. Jadi kita memberikan ilmu itu sepotong demi sepotong, sedikit demi sedikit. Sebuah buku adalah potongan ilmu, sebahagian daripada subjek yang besar. Tidak mungkin satu subjek itu dapat dibicarakan dalam sebuah buku. Dia tidak dapat berdiri sendiri. Dia memerlukan rangkaian dan rantaian perbincangan untuk memberikan peta besar agar kita lebih memahami mengapa ia terjadi, apakah fundamentalnya. Yang kedua, menguasai apa yang perlu dilakukan. Jadi dalam buku ini disebutkan bahawa perlulah digunakan pendekatan yang menjelaskan garis besar kepada penuntut, dan si pengajar harus memperhatikan kekuatan akal penuntut tersebut. Yang ini kita bercakap dari perspektif penguasaan pembaca. Jadi kalau saya ambil satu contoh, Diary Anne Frank misalnya. Diary Anne Frank ini dalam sejarahnya, ia merupakan catatan diary yang ditemui, yang ditulis oleh seorang kanak-kanak yang berusia belasan tahun, yang menyembunyikan diri selama 2 tahun lebih kurang daripada ditemui oleh askar Jerman, kerana mereka ni keluarga Yahudi. Jadi sepanjang tempoh persembunyian itu, di dalam bilik rahsia, di dalam rumah mereka sendiri, Anne Frank mengawal dirinya, mengawal kewarasannya, mengawal fokus hidupnya dengan menulis diary. Dan ditakdirkan, dan sejarah merekodkan bahawa beliau ditemui, dihantar ke satu tempat, dan tentera Jerman pada waktu itu dasarnya terhadap komuniti Yahudi ini sangat tegas, dan Anne Frank adalah antara salah seorang yang melalui pengalaman tersebut. Jadi diary ini ditemui semula. Dan apa yang berlaku pada diary tersebut? Diary tersebut diterjemah dan diterbitkan dalam beberapa bentuk. Ada yang diterjemah dan dikekalkan pada bentuk asal, iaitu bentuk diary. Dan kenapa dibentukkan sebegitu? Supaya ia menjadi karya induk yang menjadi bahan perdebatan, bahan perbincangan, untuk mencari keabsahannya, untuk mencari sudut-sudut pandangnya, mencari maklumat sejarahnya, dan ia dikekalkan begitu. Dan khalayak yang bagaimana yang membaca diary Anne Frank dalam naskah yang asli? Ini adalah golongan-golongan yang menggali, yang berfikir, yang mencari dan memandang dari sudut keahlian mereka. Kalau seorang sejarawan, dia akan melihat dari perspektif sejarah.
Kalau seorang psikologis, dia akan melihat dari perspektif psikologis. Kerana laras kefahamannya itu selari dengan konsep buku tersebut. Jadi mudah untuk dibawa ke depan. Saya pernah menemui juga karya Anne Frank ini dibuat dalam bentuk buku kanak-kanak. Kenapa? Kerana ia sesuai dengan laras pengetahuan kanak-kanak untuk mengetahui peristiwa hidup dalam keadaan yang tidak terlalu berat tetapi cukup untuk meninggalkan memori serta pengajaran yang asas berkaitan tentang hidup, berkaitan tentang sejarah, berkaitan tentang watak yang bernama Anne Frank. Dan saya juga menemui karya Anne Frank yang diangkat dalam bentuk biografi, yang mana karya sebegini, kisah-kisah hidup sebegini turut dijadikan bahan untuk biblioterapi, iaitu perawatan melalui pembacaan. Kerana kesusahan yang dialami, derita yang dihadapi, tragedi yang melanda pada Anne Frank yang terangkum di dalam diari tersebut serta catatan-catatan sekitarnya menjadi alat terapi kepada mereka yang berhadapan dengan situasi yang hampir sama, khususnya dalam isu-isu kejiwaan, isu-isu emosi, kesan daripada hentakan hidup. Jadi, buku Khazanah Intelektual Islam ini menyentuh dari perspektif Ibn Khaldun. Dia mengatakan bahawa ilmu itu disampaikan tetapi secara berperingkat dan lihat kepada penuntutnya. Kalau dalam konteks kita sebut pembaca lah. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh nak salahkan sesetengah individu apabila mereka tidak membaca. Bukan disebabkan mereka tidak mahu membaca, kerana membaca ini penjelajahan diri. Dia ada keinginan sebenarnya, tetapi diperkenalkan dengan buku yang tidak sesuai pada masanya, pada usianya ataupun tahap pemikirannya. Itu menyebabkan ia menimbulkan perspektif yang lain, persepsi yang lain tentang apakah itu buku. Ia menjadi sesuatu yang menakutkan, dia menjadi sesuatu yang membebankan, sebagaimana buku teks akademik di universiti. Buku tu hanya dihargai ketika peperiksaan. Tetapi selepas peperiksaan, buku ini ditolak ke tepi. Ditolak ke tepi. Tidak dijadikan sebagai sahabat akrab oleh penuntut. Kenapa? Persembahan buku itu sendiri adalah persembahan yang tidak menjadi sesuatu yang diraikan oleh pelajar, kerana mereka tidak diajar bagaimana memahami, menghayati, mencintai kerangka sebuah buku teks dihasilkan. Apa yang berlaku pada mereka adalah ini buku teks, ini kandungan subjek untuk silibus semester kita, dan jawapan semua ada di sini, bersedia untuk peperiksaan akhir. Jadi pembunuhan pemikiran itu berlaku kerana kita tidak memperkenalkan sesuatu pada tempat yang betul, pada masa yang tepat dan kaedah yang sesuai berdasarkan pembacanya. Jadi buku ini memberi sudut pandang kepada saya melihat situasi yang disampaikan oleh Ibn Khaldun dalam konteks hari ini. Satu lagi contoh yang mungkin saya boleh beri dan saya bacakan hari ini. Okay. Kita telah menyaksikan kebanyakan pengajar hari ini yang tidak mengetahui kaedah pengajaran dan permanfaatannya. Mereka terlalu cepat memberikan kepada penuntut di awal pengajaran akan masalah-masalah yang sulit dan segera meminta mereka memerah fikiran untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan para pengajar ini mengandaikan bahawa itulah kaedah yang tepat dan cara latihan yang baik dalam pengajaran. Kita adalah guru kepada orang lain. Tetapi kita boleh menjadi guru yang mengakhirkan nasib pelajar itu kepada satu tragedi ataupun memberikan mereka nampak satu peluang yang lain. Ini bergantung kepada bagaimana kita menyelaraskan maklumat tersebut dan menyampaikannya. Tak kisahlah sama ada dalam bentuk penulisan ataupun dalam bentuk lisan. Jadi saya kira dengan teks tadi, dia membuat kita berfikir bahawa membaca adalah fitrah. Menulis adalah fitrah.
tetapi fitrah itu terperangkap, terpenjara dan mungkin terbunuh secara senyap disebabkan situasi yang dilalui oleh orang itu dan bagaimana dia menerima bahan bacaan itu, bagaimana dia diperkenalkan dengan bahan pembacaan tersebut. Jadi saya anggap itu saja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kerana mengikuti dan insya-Allah kita boleh berbincang lebih lanjut lagi di media sosial. Di Facebook saya, Zamri bin Muhammad atau Zamri Muhammad. Terima kasih. Selamat membaca, selamat menulis dan selamat memandaikan bangsa.